استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang dimati Pak Imam, Besar Kampus Surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita rafakkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-19 daripada bulan Jamadil Awal. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perbincangan kita di dalam kitab Bahtera Penyelamat ini, yang mana perbincangan kita yang lalu masih lagi dalam di mukadimah awal bahagian pertama, rintangan perjuangan dalam kehidupan para pendakwah. Iaitu yang pertama yang kita dah bincangkan yang lepas, yang belum habis lagi, iaitu orang mukmin yang dengki kepadanya. Tentang ngaji Allah Subhanahu wa taala, sekadar kita ulang kaji semula perbahasan kita yang lepas, bahawa kita semua ini adalah penyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada alasan di atas setiap individu kita bahawa dia bukan tanggungjawab dia untuk menyebarkan agama Allah. Sedikit banyak itu bergantung di atas kemampuan kita. Ala kulli hal, kerja dakwah mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran, ia menjadi kewajipan di atas setiap individu kita ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kitab Syekh Fathul Yakan ini membekalkan kepada kita tentang perkara-perkara yang kita akan lalui dan bagaimana amalan-amalan, tindakan-tindakan yang boleh menyelamatkan kita daripada terjebak dalam kancah dosa, dalam perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita bincangkan yang pertama yang lepas berkaitan dengan salah satu rintangan-rintangan yang akan kita temui, yang akan kita lalui, ialah orang mukmin yang dengki kepadanya. Mungkin tuan-tuan yang ada di depan saya ini, kita semua yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sifat dengki, sifat hasad yang Nabi SAW dah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu ini, yang telah saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan tentang hasad ini adalah penyakit hati yang sungguh berbahaya, yang menjadi barah dalam kehidupan manusia. Kalau hati dia tidak dijaga, maka dikhawatiri hati mereka akan didekati dengan penyakit hasad, dengki.
mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW kata, man akala lahma akhihi fid dunya qaruba ilaihi yaumal qiyamah fayuqalu lahu qul lahu mayyitan kama akaltahu hayyan fayakuluhu wa yabittu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia dalam dia mengumpat, mencaci maki dan sebagainya, kelak pada hari kiamat dibawakan kepadanya, makanlah daging bangkai ini sebagaimana engkau makan dagingnya ketika dia hidup dahulu. Lalu ia pun memakan daging itu sambil berteriak-teriak. Ini kecilnya manusia di akhir hayat mereka. Di hari akhirat nanti, mereka yang mengamalkan ketika hidupnya ini, orang-orang yang ada dalam hati mereka ini perasaan hasad dengki di hati, maka daripada perasaan-perasaan hasad dengki di hatilah akan timbulnya berbagai-bagai penyakit. Antaranya itu penyakit mengumpat, mencaci, mengata dan sebagainya. Tentang nanti Allah SWT, malam ini kita sambung perbincangan kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hasad dengki. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hasad dengki ini kita kena tahu sebab kita tak nak penyakit hasad dengki itu ada dalam diri kita. Dalam keadaan kita solat, dalam keadaan kita puasa, dalam keadaan kita sedekah, kita infak harta benda kita, tapi kita bimbang ada penyakit. Kalau kita bimbang ada penyakit pada diri kita, mungkin kita boleh jaga, tapi kita perlu beringat bahawa orang-orang di sekitar kita ini, sekeliling kita ni ada penyakit ini. Ada penyakit ini. Inilah yang perlu kita islah. Sebab itu sekarang ni tuan-tuan, dakwah Islamiah, dalam erti kata kita dakwah, dalam erti kita ajak seru orang ni, dakwah Islamiah itu ialah mengajak orang bukan Islam kepada Islam. Itu dakwah Islamiah. Kita ajak orang-orang yang bukan Islam, belum terima hidayah Allah SWT, beriman, kita ajak dia masuk Islam, seru, ceritakan tentang kebaikan Islam. Dakwah di kalangan kita ini yang dah Islam, yang kajian pada 2011 menyatakan bahawa rakyat Islam, Melayu Islam di bumi Malaysia ini 61.30% daripada seluruh penduduk Malaysia ini. Yang itu kita nak dakwah itu namanya dakwah islahiyah. Islah, perbaiki. Kan? Dia dah beriman dah. Yang 61.30% tu tuan-tuan, dia termasuk orang-orang yang Muslim. Muslim, memang Muslim pun, tapi Muslim pada kad kenalan. Muslim pada kad kenalan. Tengok kad kenalan, nama Muhammad bin Abdullah, agama Islam. Tapi cara hidup, cara tutur kata, cara pakaian, cara makan, semua macam orang kafir. Langsung pun tak nampak itu Islam. Kalau kita hari ni orang Sabah kot, kita macam tu kan. Tengok muka hidung pesek sama macam kita, kulit gelap pun macam kita lebih kurang, kita sangka orang Sabah kot kan. Sedangkan orang Sabah tu pun juga termasuk di kalangan 61.30% kalau dia lahir Islam. Lahir Islam. Itu Muslim kad kenalan. Yang kedua, Muslim pada rukun Islam. Yang perlu dakwah Islam ni, Muslim rukun Islam, yang dia tahu sembahyang, puasa, zakat, haji. Selebih daripada itu tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Soal mentadbir negara dengan syariat Allah tak ada kena-mengena dalam hidup dia. Soal menguruskan ekonomi muamalat cara Islam tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Soal dia menguruskan rumah tangga, ikut kebiasaan bagi diri dia, bukan ikut sunnah Nabi SAW. Ini Muslim rukun Islam. Sebab itu kalau ada di kalangan kita, kalau ada penceramah-penceramah cerita tentang bagaimana Islam menguruskan politik sebagai contoh, kita tak suka.
Mana boleh buat cerita politik dalam surau masjid ni. Itu Muslim rukun Islam namanya. Dia tak nak lebih-lebih dalam hidup dia. Dia tahu dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia pergi haji. Selesai. Keadaan. Ada orang berfikiran liberalisme ke, pluralisme ke, sekularisme ke, itu tak masuk semua dalam kepala otak dia. Keadaan. Tuan-tuan yang mati Allah SWT, kita kat mana? Mudah-mudahan kita tak masuk dalam Muslim kad kenalan, Muslim rukun Islam. Satu lagi, Muslim fobia. Muslim fobia, ini pun ramai juga. Dia rasa macam tak selesa kalau dia nak tunjuk dengan orang dia di Islam. Dia tak selesa kalau nak cerita kepada orang cerita tentang Islam. Cara pakai Islam, dia tak selesa. Dia tak ada sangat, kata dia ni tak nak melampau sangat dalam Islam. Wasatiyah sajalah keadaannya. Maka ni digelarkan, bukan saya gelar ni tuan-tuan. Ini para ulama haraki ni, antara fatihahkan ramai lagi ulama mutaakhirin ini. Dia yang letak orang Islam ni dibagi-bagi kategori. Bukan kita nak label-labelkan, tapi suasana itu berlaku khususnya dalam negara kita Malaysia. Muslim fobia. Fobia betul dia nak cerita tentang Islam. Itu keadaannya. Malah dia pun malu kalau dia nak tampilkan diri Islam. Keadaannya. Orang perempuan pun itu juga, dia segan nak pakai tudung labu yang ikut syariat Islam, menutup aurat. Sebab di keliling dia semua orang tudung singkat. Bagi contoh, dia malu nak pakai tudung labu, maka dia pun pakai tudung singkat juga macam orang tu. Maka kalau orang tu sesat, dia pun ikut sesat. Ini fobia. Allergic nak cerita pasal-pasal Islam, keadaannya. Tapi dia tahu di Islam. Ini pun ada dalam masyarakat kita macam tu. Maka orang-orang macam ini kita kena islah dia. Termasuk juga Islam yang berfikiran liberal, yang tuan-tuan dah tahu dah. Islam yang berfikiran pluralisme. Agama itu sama saja antara Islam dengan yang lain, sama, Tuhan yang satu. Bila orang India kata, kita Tuhan satu juga kita sembah. Cuma yang banyak-banyak ni, ada 33,000 patung-patung yang ada ni, itu semua perantara dia nak sembah Allah, kata dia. Orang India kan tuan-tuan pergi tengok patung-patung dekat dia punya kuil-kuil kan banyak kan. Tuhan-Tuhan dia, Siva lah, kan, Krishnan lah, macam-macam sekali, nama-nama pelik-pelik tu. Dia kata dia sembah pada Tuhan yang satu juga. Malah kitab-kitab Hindu, tuan-tuan mungkin dah dengar daripada Ustaz Mahyudin yang mengajarkan perbandingan agama. Malah kitab-kitab Hindu dia mengiktiraf Allah Tuhan satu. Cuma nak menyembah Allah tu kena ada perantara. Itu yang banyak patung-patung yang ada kepala gajah ni lah, lalai gajah, macam-macam ada pusat keluar semua sebagainya tu. Maka kalau Hindu cakap begitu, betul juga kata dia. Ini orang pluralisme ni. Semua agama ajak kebaikan, semua agama baik. Betul, semua agama baik. Dia pun iktiraf juga, sehingga dia rasakan Islam pun lebih kurang dengan agama lain. Inilah yang para ulama kata kita perlu dakwah islahiyah. Mengislah orang-orang ini agar dia kembali kepada tuntutan sebagai seorang hamba kepada Allah. Yang kata Allah Ta'ala tak ciptakan kita hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang kita nak kembalikan balik semua manusia untuk mengabdikan diri. Maka dalam perbahasan kita, faktor yang menyebabkan hasad dengki ini ialah hasad dengki ini timbul daripada orang-orang yang dia tidak duduk dalam landasan Islam yang betul, seperti mana Nabi SAW ajar. Maka katakanlah kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu ada disimpulkan sebab-sebab yang menimbulkan perasaan hasad dengki. Sebab-sebab yang utama ialah perasaan permusuhan dan kebencian. Ini adalah sebab yang paling banyak menimbulkan kedengkian kepada kerana sesiapa yang telah disakiti oleh seseorang lain atas sebab-sebab tertentu atau menyangkalnya dalam tujuan-tujuan tertentu lantaran alasan-alasan tertentu, hatinya pasti marah lalu membenci orang yang menyakitinya itu,
maka tertanamlah bibit dengki dalam dirinya. Dengki mengundang perlakuan yang agresif untuk memuaskan hatinya. Biasa dalam masyarakat kita ni tuan-tuan dimanja Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita ni disakiti, hati kita terguris disebabkan perlakuan saudara-saudara kita yang seagama dengan kita. Kita cerita orang kafir ni yang seagama dengan kita. Maka adakah wajar dengan sebab tersinggungnya hati dan tergurisnya hati kita itu disebabkan kata-kata dia, disebabkan perlakuan dia, tidak tanduk dia, menimbulkan ketidaksenangan dalam hati kita sehingga kita marah pada dia, sehingga kita berdendam pada dia, sehingga mengundang perbuatan-perbuatan yang negatif kepada saudara kita. Itu contoh. Biasalah, siapa dia tuan-tuan ni yang tak pernah terluka dan disakiti? Cuba angkat tangan. Di depan saya ramai-ramai orang Ketua Resan ni, siapa yang dia hidup sampai sekarang ni, detik hari ni tak pernah pun hati dia dilukai, disakiti? Ada. Malaikat dia. Kalau ada ni, malaikat tu. Kan? Semua ada. Tapi wajarkah kita, kalau kita ni yang kata beriman kepada Allah, kan? Dengan sebab kelakuan dia itu yang mengundang sakit hati kita, maka kita kena perlu membalas dia dengan dendam, dengan hasad, dengan dengki. Betul. Lepas tu boleh timbul mengumpat, timbul caci maki, timbul kata nista, fitnah dan sebagainya. Ini baru timbul bibit. Hasilnya hati tak puas. Itu perasaan permusuhan dan kebencian. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam ini, bagaimana Islam itu mengajar kepada kita tentang perlunya kepada kita ini akidah yang sahih. Perlunya akidah yang sahih, fikrah yang jelas. Kita sebagai Islam, kita kena tahu fikrah kita jelas terhadap diri kita, hamba kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, perlu kepada kita tahu tentang akhlak-akhlak yang baik. Ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita ni. Kita berdakwah, kita datang mengaji, dengar ilmu dan sebagainya, sebab kita nak membetulkan akidah kita ni. Kalau kita sembah Allah, kita hanya sembah Allah Allah semata-mata. Kemudian kita nak menjelaskan pemikiran kita ni. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan semua lahir ke bumi Malaysia ini, tidak ada yang lahir dia menikmati bagaimana sistem syariat Allah dilaksanakan. Betul atau tidak? Kita lahir pun sekitar paling tinggi mungkin umur tahun 1940-an, 50-an ataupun 60-an. Yang ada mungkin sekarang ni sekitar dalam tahun 50-an atau 60-an yang lahir. Ketika dia lahir itu, dia telah mengalami sistem kehidupan barat. Kalau di Malaysia ni sistem kehidupan sekular. Dia tak pernah merasai sedikit pun tentang bagaimana nikmatnya sistem pemerintahan Islam, bagaimana nikmatnya kehidupan masyarakat yang berlandaskan akidah yang sahih, fikrah yang jelas dan akhlak yang sempurna. Tak pernah. Kita lahir dia dah timbul dalam kancah manusia yang bergaduh, manusia yang berhasad dengki. Kadang-kadang kita sesama keluarga pun, ada beradik pun, kita ada berhasad dengki, iri hati, tak senang dan sebagainya. Kita lahir dalam keadaan begitu. Sebab itu perlunya kepada kita ini untuk mendakwah, untuk kita kembalikan diri kita kepada akidah yang betul, kepada fikrah kita yang jelas, kepada akhlak yang sempurna. Maka perasaan permusuhan hasad dengki ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu dan kita kena jauhkan. Kita nak musuh dengan siapa sekarang ni? Kalaupun kita nak bermusuh, kita bermusuh dengan saudara seakidah kita. Apa untung dan ruginya kita kalau kita bermusuh dengan saudara-saudara kita? Satu contoh, kalau kita beriman kepada Allah, Allah, dia sakitkan dia aku tu, tak apalah, dia tak tahu agaknya, aku maafkan dia, ya Allah. Doa pada Allah, kau berilah dia hidayah, ya Allah. Itu dia keadaan. Itu senang, habis selesai. Kita nak tidur malam, doa macam tu. Jadi hati kita pun tak sakit, tak dendam tengok akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan, oleh kerana kita ini kita haraki, saya nak bawa tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana sejarah dalam Islam. Tuan-tuan pernah menyaksikan bagaimana Islam mentadbir bumi Spanyol. Betul? Ini bukan Sepanyol. Ini Sepang ni. Spanyol. Lebih 800 tahun Islam
mentadbir, mengurus pemerintahan Islam di bumi Sepanyol. Musuh-musuh Islam sentiasa berusaha bagaimana nak menjatuhkan, nak memecah belahkan kekuatan umat Islam dalam tempoh yang panjang itu. Tidak berjaya dia sehingga 800 tahun Islam memerintah, tidak berjaya dia untuk memecah belahkan umat-umat Islam. Sebab ketika itu umat Islam diperintah di bawah khilafah Islam dalam keadaan mereka betul-betul memahami akidah yang sahih, fikrah yang betul dan akhlak yang baik. Sebarang anasir-anasir masuk untuk memecahkan belahkan umat Islam, semua mereka dah tepis dah tolak dah. Dan sesiapa yang ada kesian di kalangan mereka, mereka selesaikan secara hikmah dan mahabbah. Selesai, sebab itu tak ada ruang. Maka Barat ni menghantar spy SB duduk dalam masyarakat Islam Sepanyol di akhir tahun 890-an Hijrah. Dihantar buat kaji sidik bagaimana cara-cara yang boleh menjauhkan, boleh memecah belahkan dan boleh melebakkan kerajaan Islam ketika itu di Cordova, kan, silap saya, di Sepanyol ketika itu. Maka hasil kajian dia, mereka mendapati kita tak perlu nak serang umat Islam ni dengan kekerasan. Kita serang umat Islam, generasi-generasi muda dia dengan ghazwatul fikri, serangan pemikiran. Kita masukkan unsur-unsur yang boleh menjauhkan dia dengan Al-Quran. Maka setelah dia balik, Yahudi dan Barat ini, dia memasukkan antara perkara-perkara pertama di dalam sistem pentadbiran kerajaan Islam di Sepanyol ketika itu dengan membawa sudut masuk arak dan rokok secara percuma diedarkan. Ini kalau saya salah, sejarah ni tuan-tuan boleh betulkan, ya? Tuan-tuan hebat sejarah kan, baca sejarah. Bawa masuk arak dan rokok secara seluduk ni dan bagi kepada pemuda-pemuda orang-orang Islam secara percuma. Terutama rokok bagilah percuma. Kesan yang panjang pada mereka apabila mereka ketagih rokok, mereka akan cari arak. Akhirnya tuan-tuan, perkara yang ketiga yang dibawa masuk ke bumi Sepanyol adalah muzik. Muzik melekakan generasi-generasi pemuda ni, syabab ni dengan hiburan. Maka akhirnya dalam tempoh beberapa tahun unsur-unsur arak, rokok dan muzik ni berjaya. Dia masuk perang secara halus kepada generasi-generasi muda. Baru dia nampak kesan bahawa Islam telah berjaya dirobek sedikit demi sedikit. Ini sejarah di Sepanyol. Apabila manusia dah jauh dengan Al-Quran, manusia suka kepada hiburan, ditambahkan lagi dengan candu rokok dan arak, baru dia hantar ulama-ulama suk, ulama-ulama yang berserban, yang berjubah, tetapi mereka semua bertopingkan kepada toping syaitan dan munafik. Boleh membawa unsur-unsur perpecahan. Tu ulama tu tak guna tu, dia salah bawa fatwa tu, sempit pemikiran dia, tak maju, dia tak boleh pimpin kamu. Ulama-ulama macam ni boleh pimpin kamu. Dia laga-lagakan di kalangan para-para ulama ketika itu, termasuk dalam pemerintahan khalifah. Apabila ini berjaya tuan-tuan, maka mulalah Islam sama Islam bergaduh. Inilah permusuhan dan kebencian masuk setelah apa? Setelah manusia dilalaikan dengan muzik, manusia dilalaikan dengan perkara-perkara lawa seperti rokok dan arak, dan manusia dihasut, dikaburkan pemikirannya dengan gerakan-gerakan ulama-ulama suk. Mereka tu munafik belaka, bukan Islam pun tapi bertopeng dengan Islam. Keadaan lakulah perkahwinan-perkahwinan dengan gadis-gadis Islam. Maka merebaklah berlakunya ini. Akhirnya kerajaan Islam pada tahun 1897 Hijriah bersamaan dengan 21 Muharram 1897 Hijriah, maka bertukarlah pemerintahan Islam di Sepanyol
kepada kerajaan Kristian yang memerintah Raja Kristian Spanyol. Walaupun pada asalnya perjanjian. Sebab apa? Bila Islam, masyarakat Islam dah rosak, maka Islam dah berpecah sesama sendiri. Puncanya apa? Ini tuan-tuan, kita kena muhasabah. Bila kehidupan kita banyak kepada hiburan, kehidupan kita banyak kepada lalai, tidak kembali kepada Al-Quran, dan lebih malang lagi, kehidupan kita tidak boleh dipisahkan dengan rokok hari ini. Arak mungkin tidak, rokok, maka jiwa kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jauh dengan Allah Taala, unsur-unsur syaitan ini mudah sangat menyerang masuk dalam kehidupan orang-orang Islam ataupun dalam kehidupan diri kita ini. Tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala berfirman, yang boleh saya kongsi dengan tentang surah Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha. An yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Kata Allah apa? Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran apa? Lantaran kamu meminum khamar, arak dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Allah dah beri pesan kepada kita. Syaitan memang sentiasa nak menghadap kita kepada permusuhan dan kebencian. Maka kenapa kebencian dan permusuhan itu berlaku dalam masyarakat Islam pada hari ini? Sebab dia dengan Allah jauh. Sebab dia sering lalai dalam kehidupan. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang biasa kita dengar, hadis sahih daripada riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering sia-siakan, ataupun manusia sering tertipu dengan dua nikmat ini. Apa dia? As-sihhat wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Kita tengok hari ini, masa lapang kita, masa sihat kita, adakah banyak hiburan yang masuk ke dalam genggendang telinga kita ini, yang menyebabkan kadang-kadang hati kita ini dirasuk dengan penyakit permusuhan dan kebencian kepada sesama Islam. Sejarah dah buktikan Spanyol dulu, tuan-tuan, bagaimana runtuhnya kerajaan Islam yang memerintah Spanyol 800 tahun. Hanya kerana diduri-duri masuk apa? Penyakit-penyakit masuk hiburan. Orang-orang muda lalai hiburan, lalai dengan hiburan-hiburan. Ya, masuk penyanyi-penyanyi barat datang ke Spanyol, sedikit demi sedikit, tanpa disedari. Pemerintah pula sudah gila dengan kedudukan. Banyak menjual harta-harta rakyat, tanah-tanah negara kepada orang-orang Kristian ketika itu. Berat, berat tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga tahap orang-orang Islam berpecah mengikut bani-bani. Ada Bani Ibad, ada Bani Jahul, ada Bani Al-Aftas, ada Bani Nun dan berbagai bani, 20 lebih pecahan firqah-firqah ini yang membentuk negara-negara, kawasan-kawasan di sendiri ketika di akhir pemerintahan Spanyol ketika itu. Malah yang lebih menyedihkan, apabila rakyat memberontak kepada Abu Zaid yang menjadi khalifah akhir ketika itu, rakyat memberontak, Abu Zaid pergi jumpa Raja Kristian yang bernama Choinawi untuk minta bantuan dan membuat perjanjian. Rakyat aku ni dah berontak kat aku, kau tolong aku boleh? Orang Kristian, oh boleh, no problem, macam dia kan. Buat perjanjian. Di antara perjanjian ni apa? Kalau kau berjaya bantu aku untuk menghalang pemberontakan rakyat aku akan bagikan separuh daripada kawasan-kawasan jajahan aku ni kepada kamu secara percuma. Tuan-tuan, itu
pemerintahan yang mana khalifah sendiri pun kepala otak dia dunia. Semua ada kepentingan peribadi. Dia tak pernah lihat rakyat memberontak ketika itu di atas kelemahan dia mentadbir. Tapi dia melihat rakyat memberontak ini perlu dihapuskan rakyat-rakyat ini. Yang penting aku kekal berkuasa. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku zaman sekarang ni, berlaku zaman kita ni sekarang, berlaku di seluruh dunia. Dia rakyat bangun memberontak dan membentukkan pemerintah. Pemerintah tak pernah melihat diri dia ni, aku ni bersalah ke tidak ni, sebab apa rakyat berontak. Tapi dia kata rakyat yang bersalah, rakyat yang tak pandai bersyukur kepada apa yang dia dapat selama ini. Ini pemerintah-pemerintah yang telah penuh dalam dada-dada mereka ini dengan penyakit-penyakit mazmumah yang merosakkan negara-negara umat Islam. Sejarah itu. Jadi tuan-tuan, dalam masa sihat kita, masa lapang kita ini, kalau kita sekarang ni dah berusia 50 tahun ke atas sebagai contoh, cuba kita renung balik ketika kita umur 20 tahun hingga 40 tahun. Ketika itu Allah memberikan kita gelaran Asy-Syabab, pemuda yang banyak tenaga, yang sihat, yang banyak masa lapang. Hari ini kita muhasabah 2 minit sekejap, renung balik. Kalau hari ini umur kita 50 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, daripada 20 sampai 50 tahun, kita renung balik. Amalan-amalan kita ini banyak kepada yang sia-sia ke, atau banyak yang manfaat yang boleh jadi bekal kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nampak sekejap. Jangan tengok saya. Tu satu. Kita guna masa lapang dengan masa sihat kita kan? Bagaimana keadaan? Kalau hari ni pun usia kita dah lebih 50 tahun, kita masih reka lagi tengok depan TV, tengok Gusti, depan TV tengok Kilauan Emas, depan TV tengok Mahara Dilawar. Agak-agak tuan-tuan, boleh ke kita kokok masa sihat dan lapang kita dengan lalai yang sia-sia itu, ganti balik untuk kita dapat pahala ganjaran di sisi Allah sebagai bekal kita bertemu dengan Allah. Ni usaha saya sebenarnya kan. Baru masuk umur 40 lebih, dah sakit tu sakit ni, mati dah rambut dah beruban, keadaannya. Fikir balik Allah, baik baru umur aku 20 tahun sampai 40 tahun dulu apa aku gunakan ya Allah. Inilah tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih lalai leka, kita akan jadi seperti mana sejarah Spanyol apabila rakyat dihidangkan dengan muzik hiburan. Anak-anak kita dah tak minat dengan agama, lebih minat dengan hiburan. Kalau masjid dipanggil artis-artis, bukan main ramai lagi datang tengok artis tu kan? Tapi panggil ulama-ulama, sepi dia anak-anak muda kita. Mana ada? Ni tuan-tuan semua ada anak-anak sekarang ni. Mungkin sekarang kat rumah tengah mengaji, mungkin kat rumah sekarang tengah study, mungkin kat rumah sekarang tengah tengok TV. Mana kita tahu? Tapi TV itu yang menjauhkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jadi anak-anak yang tak dengar kata, anak yang nakal, degil. Nanti adalah dia pun saja, Ustaz, tawar sikit air Ustaz, anak saya ni lembut sikit hati dia. Nanti adalah dia pun bila suami tak tolong rawat sikit anak dia ni yang degil, terkadang kan? Bukan salahkan tu tuan-tuan, tapi itu dah realiti kita sebab kita membiarkan hati kita kosong. Akhirnya penyakit yang pertama ini, faktor menyebabkan rasa dengki itu berlaku dalam diri kita, anak-anak kita. Dia sekolah, dia tengok orang lebih sikit dia dah mula sakit hati. Kawan aku dia lebih kan, dia dah mula sakit hati, mula curi duit orang tu, mula dengki orang tu. Anak kita yang sekolah rendah dah ada perasaan macam tu. Bagaimana kalau kita tak kekang, tak didik diri dia itu, bila dia membesar, dia penuh dengan perasaan hasad dengki dalam hati. Itu yang berlaku perlahan-perlahan dalam masyarakat kita. Tak bertegur sapa kan. Lebih-lebih lagi gunakan pula pawang homo kan. Sihir pula orang tu. Ini semua penyakit-penyakit kronik yang boleh sampai membunuh. Kata Nabi SAW, sampai membunuh apabila penyakit hati ini tidak dikawal dijaga. Itu dia. Sebab itu kita kena hati-hati tentang mati Allah SWT kan. Sebab itu saya nasihatkan sahabat-sahabat saya, warga-warga Kota Warisan,
mana yang merokok ke tidak. Ini soal iman. Soal iman. Tuan-tuan, sikit-sikit lah kan. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang merokok? Kan? Orang yang merokok ni ataupun pernah jumpa tak orang masuk tandas, dia bawa karipak ataupun mi rebus makan ketika dia buang air besar? Pernah jumpa? Pernah jumpa tak? Cakap saya, pernah jumpa? Tak pernah kan? Tapi pernah nampak tak orang merokok dalam tandas? Selalu nak menunjukkan perbuatan yang keji, layaknya tempat yang keji juga. Itu contohnya. Orang yang merokok jangan marah. Saya cakap dengan kasih sayang ni. Kalau ada dia marah, tak guna punya ustaz, dia ada confirm sakit asap degil dalam hati. Itu kadang itu je. Mungkin saya tak tahu, diri tuan badan mesti tahu. Mesti tahu. Bagi contoh begitu. Mana ada? Kan? Dia akan tidak. Hatta ada orang yang dah habis buang air besar dah, rokok tak habis lagi, dia sanggup rokok dia habis dulu sebelum istinja. Ni maaflah cerita dalam tandas. Itu keadaannya. Cikgu-cikgu nak melepaskan dia hisap rokok pergi kat tandas juga. Cikgu-cikgu sekolah lah, bukan cikgu-cikgu sini, semua baik ni. Cikgu tu baik lah kan. Dr. Resan dengan Tuan Kak Bulan tu baik je kan. Orang Bulan tu puji. Okay. Kita berhenti tuan-tuan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, mana ada perbuatan yang keji, dia juga tempat yang keji juga. Kan? Sebab tu Nabi cukup tak suka orang yang Nabi cukup tak suka asap. Nabi tak suka asap sebab asap ni makanan jin. Asap ini makanan jin. Tuan-tuan renung balik dalam hati kita kan.
Kita doa pada Allah. Bila imam doa, kita angkat tangan doa pada Allah. Amin. Amin. Sampai akhir doa imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Betul tak? Kita baca apa? Amin. Kita minta kita jauh daripada api neraka Allah. Kita minta kita ke akhirat esok dapat syafaat Nabi. Tapi perbuatan kita layak ke dapat syafaat Nabi? Satu. Saya jumpa orang, ada satu hamba Allah kat Johor. Satu hari saya kuliah hari tahun puasa surau tu, jumpalah jiran dia. Jemput dah datang surau malam ni, dia kuliah Ustaz Zerul. Saya sekali kita dengar atas kira orang Selangor ni kata, padahal orang dulu juga. Apa dia jawab dengan rezeki surau? Kau pergilah dulu, aku ni tengah sibuk dengan urusan dunia. Nanti sampai masa aku fikirlah soal akhirat tu tak. Tuan-tuan, sombong di depan. Lepas borak-borak tu, hamba Allah rezeki tu cerita kat saya, Ustaz, tadi adalah saya ajak seorang bapa tu, jomlah sekali-sekala kan. Saya Zerul kuliah ni kadang sebulan 2 bulan sekali, sebulan sekali tengok sempat saya balik dah kan. Dia boleh jawab dengan selama dia situ, kau pergilah dulu, aku tengah sibuk dengan urusan dunia. Dia tu bisnes, kerja kedai makan, keluar pukul 6.30 pagi, pukul 6 pagi dah keluar dah kan. Kata orang kampung tu lah, lebih malam lagi tak pernah nampak dia semayang Jumaat pun, wallahu a'lam. Tapi boleh kadang hati tu dah kotor, hati tu dah keras, dia sanggup cakap, tu kau pergi dah semayang, aku tengah sibuk dengan urusan dunia. Nanti ada masa nanti aku fikir soal akhirat. Ada orang tulisan macam tu? Ada ke orang tulisan macam tu? Walhamdulillah, tak ada. Dan tuan-tuan, benda tadi tu, tabiat tadi tu, saya tak nak ulang-ulang tabiat tadi tu. Kalau kita mati tak sempat taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak dapatkah kita syafaat Nabi? Sedangkan kita buat benda yang Allah benci, benda yang Nabi tak suka. Itu keadaannya. Sepupu saya baru meninggal 38 tahun umur. Anak yang 2 umur 6 tahun, anak yang kecil umur 3 bulan. Dekat Rawang, Selangor. Pergilah saya ziarah dia kan. Malam tu sebelum dia meninggal tu, dia pergi ziarah bapak dia. Bapak itu bapak saudara lah. Dah kanser suara, dah tepuk dah ni. Masuk makanan dekat mulut, keluar dekat sini kan. Dah runtuh dah, 120 lebih. Dia pergi ziarah, dia cakap dengan abang dia, kau tengoklah abah ni, aku ni dah dapat alamat abah ni tak lama. Dia cakap dengan abang dia ni kan. Kata abang dia, memanglah aku tengokkan abah tu dalam rumah aku. Ini aku tu yang cucikan bersihkan abah tu kan. Yelah, kau tengokkanlah kan, dia kata gitu. Esok pukul 8 pagi dia call inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kat rumah, mati terkejut kan. Mati. Bila bawa ke hospital, postmortem kata doktor sesak nafas. Meninggal. Malam tu duduk kumpul dengan sepupu-sepupu saudara, masing-masing semua sedih. Sedih apa tengok ni budak yang umur 3 bulan sampai umur 6 tahun ni tuan-tuan. Kan? Sedih. Sedihnya bini dia tak ada kerja pula, suri rumah semua masa. Dia ni kerja pula betulkan mesin basuh, betulkan PIS, kontraktor kecil-kecilan ni kan. Macam gitu. Ya, Dik. Dik saya pun cakap, campur lah. Sepupu dia cakap apa, kerja. Kita memang sedih tengok anak yatim ni. Siapa tak sedih, saya kata kan. Aku dulu pun bapak aku meninggal umur aku 5 tahun. Saya dulu bapak saya meninggal umur saya 5 tahun. Tak kenal erti kematian. Lepas 3-4 hari meninggal, boleh tanya mak, mak kenapa abah tak balik-balik ni? Selalu abah balik. Mak nangis, tak ada jawapan. Nak mahamkan anak yang 5 tahun ni yang tak kenal erti kesedihan dan kematian. Mak bawa ke kubur kan, ziarah. Inilah kubur abah dah mati dah, abah tak balik lagi, kata mak. Tapi ketika umur 5 tahun tu tak kenal erti kematian, tuan. Tak tahu azab siksa kubur. Begitulah juga bila kita tengok sedih tu, anak-anak saudara tu umur 3 bulan lagi tak tahu apa-apa, yang 6 tahun tu kan, relax, dia selamba je kan. Tak ada apa-apa. Terkenal balik saya, zaman saya macam tu. Kata saya memanglah sedih. Tapi sedih kita tengok budak-budak ni, kita boleh
juga bantu dia sebab depan mata kita. Saya kata, boleh ulok juga RM10, RM20 kan. Kalau dia susah, tak makan, kita boleh tolong dia makan. Ini anak-anak warga kita sekarang semuanya ni. Tapi yang mati tu tadi, adik kita tu, sepupu kita yang mati tu, saya kata, sekarang ni wallahualam dalam kubur tu, bahagia ke derita? Siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Itu ada satu tempat saya kuliah, saya cerita benda yang macam ni, tapi kita cakap sedekahkan masyarakat dan sebagainya. Dia kata, mana sampai Ustaz? Mana sampai? Yang saya tahu, kata dia, bila mati terputus semua-semua sekali, kecuali 3 je. Al-ilmun yang tafi'u bi, waladun sadaqatun jariyatun, waladun salihun yad'ulah. Kata dia. Kata saya, tak apalah kalau itu kamu yang faham. Kalau itu kamu faham. Tapi kalau kamu mati esok, tak ada tinggalkan anak, amal sedikit, sedekah dia tak banyak, kamu nak harapkan siapa? Harapkan doa orang-orang Islam juga. Tu. Kan? Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan usia 38 tahun, masih sibuk kerja dan sebagainya, kan? Mudah-mudahan ada amal-amal dia yang soleh yang akan berkekalan sampai yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Macam pelakon kita yang memberikan salam kan, sehingga keadaan jatuh sekejap je, hidup sihat-sihat, akhirah. Pokoknya kalau kita keadaan begitu, apa yang kita bawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau hari ini kita masih lalai leka dengan masa sihat dan masa lapang kita, apatah lagi kita bimbang dalam masa kita lalai leka dengan sihat dan lapang kita itu, tapi kita masuk isikan dengan benda-benda mungkar, akhirnya perasaan permusuhan, kebencian sampai bawa ke mati kalau ada. Kalau hari ini ada di kalangan hati tuan-tuan, hati saya dan hati tuan-tuan, ada permusuhan dan perasaan benci kepada seagama, saudara seagama, Islam, seakidah kita, maka jumpalah dia, sebarkanlah salam. Jumpa dia, sebarkan salam, ulurkan kemaafan. Ataupun malam ni nak tidur, ya Allah, aku maafkan semua dosa-dosa orang yang berdosa pada aku. Kalau aku bimbang tidur malam ni, tidur aku untuk selama-lamanya. Apa Nabi kata, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita, tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan diri, tidak bertegur sapa sesama saudaranya dalam tempoh selama 3 hari. Tidak halal itu berdosa maksudnya. Berdosa, ditegah dalam agama sampai kita tak bertegur dengan sengaja. Kalau seorang dekat Kelantan, seorang dekat Selangor tu lain cerita. Kan? Ini kat kota warisan. Masuk pintu surau, dia keluar pintu surau. Masuk pintu surau, dia keluar pintu surau. Tak bertegur dengan sengaja. Sebab permusuhan dan kebencian ini tidak halal bagi Nabi, berdosa. Maka Nabi SAW ingatkan pada kita, kata Nabi SAW, fayasuddu haza wa yasuddu haza wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Kata Nabi SAW, kata apa? Maka apabila kamu saling bertemu, orang tu berpaling. Apabila berpaling, dia bertemu. Itulah dia kurang dia. Di antara keduanya, maka hendaklah salah satu daripada keduanya itu memulai dengan ucapan salam, Assalamualaikum, sebagai menghulurkan salam persaudaraan. Itu keadaannya. Jadi kita sejahtera. Kalau hubungan kita dengan Allah, hablum minallah selesai, hablum minan nas, insya-Allah baik. Kalau ada pun sikit-sikit lah jasa tuan-tuan kan dalam kehidupan kita, ada berlaku begitu, maka kita salamatus sadri. Kita tegur siapa, sayang, menyayangi, berwajah ceria, senyum dan manis ya, antara sesama satu sama lain, maka selesai. Sebab itu kita tak nak dalam kitab Mutasabitun ala tariqut dakwah, orang-orang yang gugur dalam perjuangan Islam, dalam gerakan Islam, dia hebat. Tapi ada kerana orang-orang yang gugur, mutasabitun, gugur di jalan Allah, salah satu daripada punca-punca dia ialah adanya perasaan cemburu yang membuahkan rasa hasad pada saudara dia. Perasaan cemburu yang membuahkan rasa hasad pada saudaranya. Itu kan keadaan. Sebagai contoh, dia dah lama dah bergerak dalam persatuan ke, kan? Dah lama jadi pengurusi
surau, nazir masjid, ketua kampung, dah lama dah. Dah 30 tahun jadi ketua kampung, sebagai contoh lah. 30 tahun ketua kampung. Tahun 2008 tukar ketua kampung. Tukar ketua kampung. Bila ketua kampung, sebab tak puas hati bila pasal, timbul perasaan hasad dengki iri hati, rosak. Semua dia ungkit-ungkitnya. Itu balai gaya saya punya usaha, itu surau saya punya usaha, itu masjid saya punya batuan. Dia ungkit-ungkit, maka selesai segala pahala-pahala dia yang telah tertulis 30 tahun lalu, maka akan terpadam oleh malaikat raqibul atid. Setelah dia mengungkit semula dengan sebab perasaan marah, perasaan dendam, perasaan benci dan permusuhan kepada saudara seagama. Saudara seagama. Itu keadaan. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya untuk malam ini tuan-tuan yang mati Allah Taala, dia ada beberapa perkara, faktor-faktor yang menyebabkan hasad dengki ni, yang tadi perasaan, permusuhan dan kebencian. Nanti akan datang kita bincangkan merasa diri mulia. Kemudian yang ketiga takabur, sombong. Yang keempat ujub. Yang kelima takut terlepas sesuatu tujuan dan habuan. Yang keenam gairah menjadi ketua dan mencari populariti. Yang ketujuh busuk hati. InsyaAllah kita akan kupas berdasarkan apa yang diajar dan dididik oleh Nabi melalui karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Perkara-perkara semua sekali itu perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia adalah tetap dalam keadaan baik. Manusia adalah tetap dalam keadaan baik selagi mereka tidak berhasad. Itu sangkaan Nabi. Kita tetap dalam keadaan baik selagi mana kita tidak malam yatahasad, selagi mana kita tidak ada sifat-sifat dalam hati kita itu sifat-sifat hasad itu. Maka tuan-tuan yang Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan sambung balik pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan akan datang. Apa yang saya harapkan kita bincang ni sikit-sikit je. Perjumpaan kita pun dengan Allah Ta'ala sebulan sekali. Tapi apa yang saya harapkan kita faham. Bila kita faham, kita membuang segala penyakit-penyakit hati ini sedikit demi sedikit dalam hati kita, agar kita sembah Allah dalam keadaan akidah kita yang sahih, akidah kita yang benar, akidah kita yang betul. Dan akhlak kita yang dicontohi dan ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan anak-anak yang baik. Maka nak dapat kebaikan itu bukan sekaligus, sikit-sikit. Sikit-sikit. Oh, ini baik, kita buat. Ini baik, kita buat. Ini baik, kita buat. Lepas itu istiqamah. Kemudian kita istiqamah. Mudah-mudahan kita semua warga Kota Waisan ini adalah warga-warga yang taat kepada Allah, yang mendapat ayunan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada pertanyaan ke? Ataupun nak berkongsi tambah dia apa-apa lagi? Ada? Saya akan kongsi satu cerita. Bulan depan dapat sedap lah cerita ni. Baru-baru ni ada seorang kakak, umur dah 50 lebih tahun. Dia minta tolong saya fidyahkan puasa dia. Tuan, dia tolong fidyah. Setelah dia dengar tazkirah saya lah ni, dia nak dekat, masa panjang ustaz, nantilah kita jumpa. Panjang akak nak cerita. Umur dia dah 50 lebih dah. Cakap ni 55 kata ustaz saya. Dia kata pun 50 lebih. Dia minta tolong bayarkan fidyah puasa. Kata saya, berapa banyak kak? Kata dia, tak terkira banyak. Dia cerita masa lapang tadi tu kan? Masa lapang. Tak terkira banyak. Cuba kak cerita kat saya. Dia cerita kat saya, kakak ni tak pernah qada puasa Ramadan sejak umur 25 tahun. Sekitar itulah, antara 20 25 tahun. Tak pernah qada puasa Ramadan. Kalau orang perempuan biasa 6 hari 7 hari kan, biasa macam itu. Yang lazim je lah. Betul, bayangkan sekarang umur dia dah 50 lebih, berapa banyak dia kena fidyah puasa. Sebab tu ketika saya kata tazkirah tu, dia menangis. Sebab dia kenangkan masa lapang dan masa sihatnya yang berlalu begitu
itu saja. Yang sekarang umur 50 lebih ni ada kencing manis, darah tinggi, sekejap hitam, sekejap cedik, sekejap hitam, sekejap tak cedik. Sekarang ni betul, bayangkan satu hari puasa ni, macam-macam kat belakang ni okey semua. Kalau ada satu hari puasa, satu jumpa bagi tahun itu, bila sampai berubah tahun yang kedua, satu hari dua jumpa. Kalau dah 30 tahun, satu hari 30 jumpa. Kalau 7 hari, 3 kali 7 210 jumpa. Untuk satu tahun 210 jumpa. Katakanlah nak senang kira 210 jumpa tu 210 kilo beras. Bayangkan dia kena bayar fidyah daripada umur dia. Kalau 20 tahun senang kira sampai umur 50 tahun, 30 tahun tu untuk satu hari. Ni 7 hari untuk satu tahun. Yang 7 tahun sampai 50 tahun tu, 7 hari sampai 50 tahun tu. Menangis lagi bila saya cerita kau puasa. Saya kata, kakak, kau taklah puasa, saya sekadar mana yang mampu. Fidyah ni kakak nak bagi saya berapa ni? Kakak ada sekian ni, Ustaz, tolonglah apa ni, sampaikan fidyah puasa kakak ni pada fakir miskin. Kata itu. Ni bukan orang sini, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham, jangan suka buruk pula kan. Pancik-pancik isi speaker kat belakang tu, semua soleh-solehah tu, muka bersinar di syurga semua kan. Semua di syurga insyaAllah. Ni orang tempat lain, orang tempat lain. Jangan tuan-tuan fikirkan macam tu. Rasa lapang dia tu, Allah kau buat apa kau macam tu kan. Inilah hidup tanpa ilmu, Ustaz. Tapi akak cakap Ustaz nak kat kawan lain gitu. Tak macam tu kan. Saya kongsi pengalaman dia, saya tak tahu siapa, tuan-tuan pun tak kenal dia kan. Tapi ada dalam masyarakat cerita orang macam tu. Yang kita lelaki ni puasa macam dah kotak dah. Salat kita dulu 20 tahun 30 tahun lalu dah kotak dah. Hutang kita dengan Allah dah bayar dah. Itu tuan-tuan dengan Allah SWT. Alaslah kita tu cukuplah. Semoga itu untuk muhasabah kita bersama. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Mulis ya Zat Jalal wa Ikram. Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha mengampunkan dosa-dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kami ya Allah. Tuhan yang kuasa ya Allah yang boleh mengampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka ya Allah, seperti mana mereka menyayangi kami waktu kami kecil dahulu. Ya Allah, ampunlah dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunlah dosa suami dan anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkan dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh penduduk di kota warisan ini ya Allah. Berilah kasih rahmat dan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Kurniakanlah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka dan kami bersama-sama tunduk patuh taat kepada segala titah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau ya Allah kami sembah. Kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jauhkanlah kami daripada segala sifat-sifat mazmumah ya Allah. Jauhkanlah hati kami daripada segala sifat-sifat hasad, dengki, dendam, sakit hati, benci, membenci dan permusuhan ya Allah. Kepada Engkau ya Allah, adalah kami segala-galanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله